Ya, kita kadang-kadang ambil suplemen ya, dia claim vitamin C ni adalah tinggi kandungannya ya, sebagai contoh 1000 mg. Jadi lebih bagus untuk kita makan, tetapi ia tidak semestinya baik untuk tubuh badan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kak Zuna mengajak kita semua pada hari ini untuk mengenali dengan lebih dekat lagi apakah vitamin C ya. Alright. Jadi hari ini kita nak mengetahui apakah sebenarnya itu vitamin C ya. Rata-rata mengenali vitamin C hanya dengan satu nama saja kan. Tetapi hari ini jom kita kenali vitamin C dengan lebih dekat lagi. Kemudian kita nak tengok apakah fungsi-fungsi vitamin C dan pelbagai lagi sumber makanan yang kaya dengan vitamin C ya. Serta begitu juga kita nak tengok apakah keperluan vitamin C bagi manusia ya. Okey, kalau kita tengok vitamin C ni juga dikenali sebagai ascorbic acid. Kita kata asid ascorbic ni adalah nama saintifiknya lah ya. Kalau kita tengok ia adalah sejenis vitamin daripada kumpulan larut air ya. Makna kata kalau kita rendam vitamin tu di dalam air kita basuh buah-buahan dan sayur-sayuran zat-zat vitamin C boleh hilang atau kurang apabila ia direndam atau dibasuh ya. Okey, kita tengok vitamin C ni tak dapat dihasilkan oleh tubuh badan manusia lah. Sebab tu kita kena ambil vitamin C daripada sumber-sumber makanan harian kita ya. Kalau kita tengok vitamin C ni kaya dalam buah-buahan citrus ya, itu buah-buahan yang banyak air lah kita kata ya. Dan juga daripada sayur-sayuran berdaun hijau ya. Kak Zul akan sharekan nanti apakah makanan, apakah buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi vitamin C ni ya. Seterusnya kita nak pergi dengan lebih detail lagi. Kita nak tahu mengenai fungsi dan peranan vitamin C kepada tubuh badan kita. Right. Kalau kita tengok ini mesti ramai orang suka kan. Vitamin C ni sangat penting untuk pembentukan kolagen dalam tubuh. Kan ramai nak awet muda kan. Tapi dari segi consumption, berapa banyak sukatan pengambilan, kita tak boleh ambil sebanyak mungkin sebab kita nak proses penuaan lambat. Kita nak melambatkan proses penuaan, tak boleh. Jadi nanti tunggu sehingga ke akhir Kak Zul akan kongsikan sukatan pengambilan yang dibenarkan ya. Okey, seterusnya kalau kita tengok selain pada pembentukan kolagen dalam tubuh ia juga bagus vitamin C ni akan membantu penyerapan zat besi untuk pembentukan darah ya. Jadi ibu-ibu hamil kita yang kita alami kemalangan, terlantar sakit teruk, individu selepas pembedahan penting mengambil makanan-makanan yang tinggi vitamin C ni untuk membantu pembentukan darah Dan seterusnya vitamin C juga adalah daripada kumpulan antioksidan kandungan antioksidannya sangat kuat untuk melawan radikal bebas, seperti kita cakap bahan-bahan radioaktif, karbon monoksida daripada asap kenderaan pelbagai logam berat yang berbahaya kepada kesihatan tubuh badan kita Jadi sekiranya kita ambil vitamin C dalam kandungan yang mencukupi, insya-Allah tubuh kita berupaya untuk melawan jangkitan penyakit untuk memberi ketahanan badan yang cukup untuk melawan contohnya demam, batuk, selsema, menghindari tubuh badan kita daripada penyakit kronik lain sebagai contoh kanser yang utama sekali, dan juga penyakit jantung bagus pengambilan tinggi vitamin C untuk kita nak mengelakkan daripada penyakit-penyakit kronik tadi
Okey. Okey ke setakat ni? Jadi jom sama-sama dengan Kak Zu, kita nak kongsikan daripada segi aspek apakah makanan-makanan yang tinggi kandungan vitamin C. Sebelum tu, adakah kita perlu mengambil suplemen vitamin C? Sekarang ni ramai masyarakat individu di luar sana yang suka mengambil suplemen ataupun makanan tambahan biasanya dalam bentuk multivitamins, dalam bentuk multi minerals dalam bentuk kita kata single vitamin ataupun single mineral. Sebagai contoh, ada yang suka ambil vitamin C sahaja, ada yang suka ambil kita kata vitamin B kompleks, ada yang suka ambil mineral sebagai contoh kalsium. Jadi adakah ia perlu? Okey, Kak Zu akan jelaskan di sini. Sebenarnya pengambilan makanan tambahan atau suplemen tadi sesuai bagi ibu-ibu yang hamil sebagai contoh dan menyusu dan begitu juga sekiranya ada individu yang mengalami kemalangan, yang baru habis pembedahan sebagai contoh mereka ini mungkin adalah golongan yang perlu mengambil zat makanan tambahan melalui suplemen. Kenapa? Kerana pengambilan multi-minerals ataupun multivitamins ni kita khawatiri jika diambil berterusan atau dalam dos yang tidak betul boleh membahayakan kesihatan individu tersebut. Kita takut berlaku keracunan darah, kita kata toksisiti lah kepada darah, dan juga kita pengambilan yang berlebihan kadang-kadang boleh merosakkan buah pinggang sebagai contoh ataupun ia hanya akan dirembeskan ke dalam air kencing tadi tak berguna walaupun diambil secara berlebihan, tapi akan dibuang oleh tubuh kita jadi sekiranya kita tidak memerlukan pengambilan tambahan zat-zat tadi, lebih baik kita ambil daripada makanan dan buah-buahan ataupun sumber makanan semula jadi. Alright, tadi Kak Zu janji nak kongsikan apakah makanan-makanan yang tinggi vitamin C ni. Okey, kalau Kak Zu kongsikan mungkin ada dalam sekitar 10 makanan-makanan yang tinggi vitamin C. Mungkin ada sesetengah daripada kita akan terkejut. Rupanya makanan yang kita sangkakan tinggi vitamin C tidaklah setinggi mana. Tetapi makanan yang kita jarang-jarang makan atau yang kita jarang-jarang dengar sebenarnya adalah yang sangat tinggi vitamin C. Okey, yang pertama sekali makanan yang paling tinggi kandungan vitamin C adalah buah jambu batu. Kita sangat berbangga sebab buah jambu batu ni adalah buah-buahan tempatan di Malaysia. Kalau kita bandingkan sebagai contoh buah oren kita kata sangkis tu kan, sebenarnya kandungan vitamin zat besinya adalah kandungan vitamin C nya adalah setengah sahaja dibandingkan dengan kandungan vitamin C dalam jambu batu sesungguhnya kalau kita tengok kandungan vitamin C dalam jambu batu adalah sebanyak 152 miligram bagi setiap 100 gram berat buah jambu batu. Okey, seterusnya, apakah makanan kedua yang tinggi vitamin C? Kalau kita tengok adalah pucuk ubi kayu. Kan jarang-jarang di kalangan anak-anak muda, remaja yang ambil pucuk ubi kayu ni sebagai makanan kan. Tetapi golongan yang agak lebih dewasa kan, mungkin ibu-ibu atau nenek kita kan sebagai contoh, memang kerap mengamalkan pengambilan pucuk ubi kayu. Sebenarnya sedap kan pucuk ubi kayu ni kalau kita buat masak lemak cili padi ini orang Nogori ni masak lemak cili api kan, memang menjadi kegemaran di Negeri Sembilan. Okey, kalau kita tengok kandungan pucuk ubi kayu ni, kandungan vitamin C ni adalah sebanyak 192 miligram sangat tinggi kan. Alright, seterusnya pucuk cekur manis.
Kalau dekat Kedah ni, orang Kedah panggil pucuk asin. Pucuk asin ni tinggi ya, kandungan vitamin C. Kandungannya adalah sebanyak 136 miligram ya, bagi setiap 100 gram berat cekur manis. Kak Zul memang suka cekur manis ni ya. Bila kita buat masak lemak ya, kita boleh letak ikan bilis ya, kita boleh letak isi ikan atau udang ya. Memang sangat-sangat sedap dan dia memang manis kan. Okey, seterusnya jom kita tengok apa lagi kandungan makanan yang tinggi zat vitamin C ya. Okey, kita tengok lada benggala. Kalau dekat Kedah ni kita panggil cili benggala lah. Yang besar tetapi tidak pedas. Lada benggala ni ada dalam pelbagai warna merah, warna kuning, warna hijau kan. Dia sekadar digunakan untuk mencantikkan menu hiasan ya, untuk hias resepi kita kan. Dan sangat bagus untuk digunakan untuk meningkatkan vitamin C dalam tubuh kita. Jadi jangan buang lada benggala ni, kita mesti makan. Alright. Dalam lada benggala ada sebanyak 112 mg vitamin C. Ya. Seterusnya kailan. Ramai tak yang suka makan sayur kailan? Kalau di restoran-restoran, menu kailan ni biasanya datang bersama dengan ikan masin, ikan tenggiri masin ya. Dibuat dengan sayur kailan. Ada juga nasi goreng kailan ikan masin ya. Jadi memang kailan sangat bagus kerana ia tinggi vitamin C ya. Jadi kalau kita tengok kandungannya adalah sebanyak 107 mg ya. Right. Apa lagi ya? Kita juga boleh makan pucuk gajus. Mesti adik-adik kita ya, yang muda remaja ni tertanya-tanya, boleh makan ke pucuk gajus? Tak pernah makan ni kan. Kalau Kak Zu dekat Kedah, dekat utara ni kita panggil pucuk jangguih. Pucuk jangguih pun tinggi ya vitamin C ya. Di utara kita guna pucuk gajus. Selain daripada kita buat kerabu, kita juga guna di dalam laksa sebagai ramuan ya. Selain pada bawang dan timun ya. Biasanya orang utara menggantikan pucuk gajus ni dengan salad dan juga daun selom ya. Memang sedap kalau siapa yang suka makan laksa utara dengan pucuk gajus ya. Tapi dah jarang-jarang ya kita jumpa sekarang ni kan. Alright, kandungan pucuk gajus ni adalah 91 mg vitamin C ya. Okey, seterusnya brokoli. Untuk brokoli ni Kak Zu yakin ramai yang suka makan brokoli. Agak tinggi juga, kandungannya adalah sebanyak 85 mg vitamin C ya. Seterusnya daun sawi. Sayur sawi ni Kak Zu yakin ya, lebih kerap ya kita selalu makan di rumah ya. Sebagai contoh, mungkin ada seminggu sampai 2-3 kali ya. Macam family Kak Zu pun suka antara sayuran hijau yang menjadi kegemaran ya, selain pada kangkung ya. Dalam sayur sawi ada 89 mg vitamin C ya. Seterusnya ini daripada kategori buah-buahan. Tadi Kak Zu baru sebut sekali saja kategori buah-buahan, iaitu jambu batu ya. Selain daripada jambu batu, kita juga ada longan ataupun buah mata kucing ya. Untuk mata kucing ni kandungan zat besinya adalah sebanyak 72 mg ya. Dan yang terakhir, kandungan yang tinggi zat besi adalah buah betik ya. Buah betik ini alhamdulillah banyak kegunaannya ya. Selain kita makan mentah ya, semasa muda dijadikan untuk cicah ya. Bila dah masak kita, ataupun kita kata mengkal ya, kita buat gulai ya, dengan udang kan. Dan kadang-kadang buah betik ini digunakan untuk melembutkan daging ya. Banyak kebaikan buah betik ini ya. Jadi kandungan vitamin C dalam buah betik ini adalah sebanyak 70 mg ya. Okey, kenapa Kak Zu sebut kandungan vitamin C dalam setiap buah-buahan ni ya? Kerana kita nak makan, kita perlu tahu berapa sukatan pengambilan sehari yang perlu untuk kita ya. Jadi Kak Zu kongsikan untuk golongan dewasa berumur 19 tahun dan ke atas
ya. Kita memerlukan kandungan vitamin C sebanyak 90 mg bagi lelaki dan sebanyak 75 mg untuk perempuan dewasa. Ya, jadi itu sahaja sukatan sehari yang diperlukan. Kan. Jadi bagi ibu hamil keperluannya lebih sedikit, ya, iaitu sebanyak 85 mg, dan ibu menyusu keperluannya adalah sebanyak 110 mg, ya. Jadi kalau kita tengok had maksimum yang boleh diterima oleh badan kita pun adalah sebanyak 500 mg sahaja sehari. Tapi Kak Zul yakin, ya, kita kadang-kadang ambil suplemen, ya, dia claim vitamin C nya adalah tinggi kandungannya, ya, sebagai contoh 1000 mg, jadi lebih bagus untuk kita makan, tetapi ia tidak semestinya baik untuk tubuh badan kita, ya, kerana sekiranya berlebihan pengambilan ia akan memudaratkan tubuh badan kita, ya, dan ia boleh menjadi toksik darah, ya, dan boleh membawa masalah ataupun penyakit-penyakit lain, ya. Jadi kita amat perlu memastikan kita tidak mengambil kandungan vitamin C yang terlalu tinggi sehingga berlebihan, atau kita tidak mengambil langsung, ya, zat vitamin C secara harian, ya, dan untuk keperluan tubuh badan kita, ya. Sebab kalau kita tengok, ya, contoh kekurangan vitamin C amat berbahayalah, ya. Ia boleh menyebabkan, ya, kita kata apa, ya, risiko mendapat kanser, mendapat penyakit jantung, ya, mendapat gout sebagai contoh, kan. Dan juga satu lagi adalah risiko mendapat scurvy, ya, iaitu penyakit gusi berdarah, ya. Dan ia juga kalau kita kurang mengambil makanan yang tinggi vitamin C, kita senanglah dapat batuk-batuk, demam dan selesema, ya. Sebab itu Kak Zul nak berkongsi pada hari ini, kita kena tahu, ya, apakah peranan vitamin C kepada tubuh badan kita, ya, berapakah sukatan kita perlukan, ya, dan apakah sumber-sumber makanan yang kaya dengan vitamin C, ya. Jadi insya-Allah, ya, kita akan berjumpa lagi dalam sesi seterusnya yang mungkin kita boleh membincangkan dengan lebih panjang lebar lagi, ya, mengenai vitamin C atau vitamin-vitamin lain, ya. Jadi sekian dulu daripada Kak Zul. Berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.